Ada bom lah kat bangunan Kuala Lumpur ni. Alamak, I kena share dengan Nas ni. Aina. Hello. Hello, Aina. Hello, Nas. Nas, ada bom lah kat bangunan kat Kuala Lumpur ni. I baru nampak tadi. Okay. I akan share dekat kawan-kawan and family I dekat Facebook sekarang juga. Okay, bye. Kena share ni kat Facebook. Seriusnya? Kejap. Jangan mudah percaya. Tak pasti, jangan kongsi. Berita palsu telah menjadi satu isu yang hangat dibincangkan, lagi-lagi dengan teknologi maklumat yang semakin berkembang dan maju. Kebiasaannya, berita palsu disebarkan dengan mudah melalui hanya satu butang share di media sosial. Hai, saya Nazrina. Hai, saya Aina. Kami akan mengulas topik berkaitan berita palsu di Malaysia. Bayangkan jika situasi seperti tadi berlaku, di mana seseorang menyiarkan kenyataan atau berita palsu di media sosial dan orang lain share berita tersebut. Ini sudah pasti akan membuatkan kerisauan di kalangan orang ramai. Sesuatu berita kebiasaannya akan membabitkan kepentingan orang awam. Disebabkan itu, apabila seseorang melihat sesuatu berita, mereka akan terdorong untuk share berita tersebut bersama rakan dan keluarga mereka. Disember 2016, seorang lelaki yang membawa senapang serang masuk ke sebuah restoran pizza di North West Washington dan melepaskan tembakan kerana dia telah percaya kepada satu berita yang tidak sahih. Berita tersebut mengatakan calon Presiden Demokrat ketika itu, Hillary Clinton, menjalankan sindiket pemerdagangan kanak-kanak dari ruang belakang restoran tersebut. Sudah tentu, ini merupakan berita palsu dan hanya teori konspirasi yang dibuat oleh pengguna di Facebook. Kesan berita palsu boleh menjadi sangat serius. Antara kesan berita palsu yang amat merosakkan dapat dilihat baru-baru ini di India apabila berita palsu mengenai COVID-19 disebarkan. Di sana, masyarakat Islam di India disalahkan kerana menyebabkan dan sengaja menyebarkan virus tersebut. Kesan dari berita tersebut telah mempengaruhi perniagaan umat Islam disebabkan permintaan memboikot perniagaan orang Islam semakin meningkat. Satu lagi impak daripada penyebaran berita atau maklumat palsu yang amat menggerunkan adalah apabila Presiden Bush dari Amerika Syarikat melancarkan peperangan terhadap Iraq dan membunuh Presiden Saddam Hussein berikutan daripada peristiwa 11 September 2001. Ini kerana terdapat berita palsu yang mana kononnya Presiden Saddam Hussein memiliki senjata pemusnahan besar-besaran, iaitu weapons of mass destruction yang ingin digunakan terhadap Barat. Di Malaysia, terdapat beberapa undang-undang yang berkenaan berita palsu. Antaranya ialah Seksyen 8A Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 dan juga Seksyen 124I dan 505 Kanun Kesesaan Malaysia. Aina, kenapa banyak sangat akta dan peruntukan untuk berita palsu ya? Okey. Di bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan Printing Presses Publication Act, unsur utamanya adalah niat jahat dan hukumannya ialah penjara tidak melebihi 2 tahun dan denda tidak melebihi 20K atau kedua-duanya. Selain itu, di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia, unsur utama untuk didakwa kerana menyebarkan berita palsu adalah di mana seseorang itu berniat untuk 1. Menyakitkan hati, 2. Menganiaya, 3. Mengugut, 4. Mengganggu orang lain. Peruntukan ini membutuhkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, boleh juga didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari sekiranya kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Aina, di bawah Kanun Keseksaan pula terdapat 2 peruntukan iaitu Seksyen 505 dan Seksyen 124I. Unsur utama bagi Seksyen 505A adalah di mana kenyataan palsu dibuat dengan niat hendak menyebabkan atau mungkin menyebabkan mana-mana pegawai, askar, kelasi atau askar udara dalam Angkatan Tentera Malaysia atau mana-mana orang yang tersebut dalam Seksyen 140B melakukan dahagi,
ataupun tidak mengendahkan atau tidak menjalankan kewajipan sebagaimana yang demikian. Seterusnya, bagi Seksyen 505B di mana kenyataan palsu dibuat dengan niat menyebabkan atau mungkin menyebabkan ketakutan atau kegentaran kepada awam atau mana-mana golongan awam supaya mana-mana orang mungkin terdorong melakukan kesalahan terhadap negara atau ketenteraman awam. Dan akhir sekali dari bawah Seksyen 505 Subsection C, NAS, di mana kenyataan palsu dibuat dengan niat hendak mengapikan atau mungkin mengapikan mana-mana golongan atau kaum melakukan sesuatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum yang lain. Antara tiga-tiga perbezaan yang kita sebutkan tadi tu, apa perbezaan hukuman dia? Aina, sebenarnya bagi kesalahan-kesalahan tadi, hukumannya adalah sama, iaitu penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Akhir sekali, di dalam Seksyen 124I Kanun Keseksaan, seseorang boleh dihukum dengan pemenjaraan tempoh yang boleh sampai 5 tahun jika laporan palsu atau kenyataan palsu berkemungkinan menyebabkan kecemasan awam. Jadi kan Nas, bila tengok semua peruntukan tersebut kan, apa sebenarnya perbezaan dia? Jadi seperti mana kita dapat lihat tadi Aina, terdapat pelbagai akta yang terpakai bagi membendung penyebaran berita palsu. Oleh itu, sebenarnya perbezaan antara kesemua akta adalah sifat dan intipati kesalahan dan juga hukuman-hukuman yang boleh dikenakan terhadap bersalah. Jadi, melihat kepada contoh akta-akta yang kita membincangkan tadi, ia jelas menunjukkan bahawa Malaysia mempunyai pelbagai undang-undang bagi membendung masalah berita palsu yang semakin hari menjadi isu yang membimbangkan di negara kita. Namun, persoalan yang timbul apabila kita mengkaji undang-undang ini adalah mengapa terdapat undang-undang berbeza bagi menangani suatu isu yang begitu penting di negara kita? Alangkah baiknya jika negara menggunakan hanya satu akta yang merangkumi segala aspek penting bagi menangani penularan berita palsu. Ini adalah jelas bahawa dengan kewujudan pelbagai akta ini akan menimbulkan kekeliruan dan kesulitan sahaja, bukan sahaja kepada orang awam, malah juga kepada pihak berkuasa bagi mengenal pasti akta mana yang sesuai untuk mengenakan pertuduhan bagi kesalahan penyebaran berita palsu. Pada 2017, Aina, Kementerian Multimedia dan Komunikasi telah pun bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi melancarkan Sebenarnya.my. Portal ini adalah untuk membantu rakyat Malaysia bagi mengesahkan kesahihan sesuatu berita untuk mengekang penyebaran berita palsu. Sememangnya ini merupakan inisiatif yang sangat bagus. Namun, rakyat Malaysia masih lagi menyebarkan berita palsu. Maka, pihak berkuasa harus mendidik dan meningkatkan kesedaran orang awam terhadap kewujudan portal ini. Orang awam juga harus lebih bertanggungjawab untuk mengesahkan kesahihan sesuatu berita yang diterima sebelum menekan butang share. Untuk melahirkan masyarakat yang bertanggungjawab, peranan masyarakat bukan sahaja untuk mengelak dari menyebarkan berita palsu, tetapi sikap untuk mengesahkan sesuatu maklumat harus sebati dalam masyarakat. Pembendungan berita palsu di Malaysia hanya boleh menjadi satu kejayaan jika pihak berkuasa dan orang awam bekerjasama. Ialah jelas ia boleh menjejaskan kehidupan masyarakat sekeliling. Jadi kita harus bersifat ihsan dan berfikir dahulu sebelum menyebarkan berita jika kesahihan sesuatu berita tersebut tidak dapat disahkan. Kami mewakili Rapira ingin menggalakkan orang awam untuk berfikir dan menjadi rakyat yang berihsan.